For me, kalau kau dah tahu the price, why you insist to buy? Hai, selamat datang ke Project Trouble Podcast. Hi guys. Aku Firul. Aku Errol. Hi. Faidil, hai. Syahid. Kita ada. So hari ni kita ada tetamu lah. Meriah tu. Ini berempat pula. Syahir. Sebelum ni Meriah. dia ada dengan kita. So kali ni dia jadi tetamu pula. So korang semua apa khabar minggu ni? Alhamdulillah baik. Sihat sikit lah. Sikit tak sihat lah. Okey, tapi okey je. Korang macam mana? Ideal macam mana? Syahir. I'm good. Syahir So okey. Syahir apa khabar? Okay, it's just I'm going through my physio lah up until this December. So December is the last month for my physio. So kepada macam viewer ni tak tahu tu, kau nak share sikit kenapa kau kena pergi physio? Actually, aku ada some minor lah, boleh kata minor operation lah on my left knee. So actually my leg ni dah around few years juga dia on and off sakit dia. So on July aku pergi MRI and they found plica on my knee lah. So plica is like small tissue, dia like bugging lah dekat area patella tu. So make me susah sikit nak bergerak. So dia tak boleh nak, I can straighten my leg, I cannot bend my leg. So it's like deform lah, macam bengkak. And then aku tak boleh nak gerak for around 7 months from March this year up until end of July aku operate at Hospital Tentera sana. So after that I'm going to my physio on October. Actually dia physio patutnya awal tapi perkeso kan, sebab nama aku tiba-tiba dekat Hospital Kuantan. I don't know how. So dia orang having trouble to find my name dekat Klang Valley punya area. So tahu-tahu tiba-tiba perkeso punya pihak jumpa aku punya nama dekat Hospital Kuantan. So aku tak tahu macam mana. As for now okay lah. Alhamdulillah. Keep getting better and aku dah start running on my own. I mean physio tak bagi running tapi on my own lah. I mean on my own risk lah. Sebab kalau aku prolong benda ni, sebab physio pun seminggu 2 kali. So aku kena work lebih. Aku kena lebih sikit lah. So tapi sakit apa, kalau lutut kalau dah sakit ni memang kan memang sakit gila kalau dah kena kan. Sebab sekarang ni pun aku still lah kerja juga tapi hiccup lah. Dengan sakit lagi, aku kerja berdiri. So lagi lah, kau faham lah. That's why aku kena exit sikit lah. I mean kalau nak harap physio je, I don't think it will orang kata cepat baik lah. I mean doktor pun dah pesan aku kena kuat sikit lah. I mean benda-benda macam ni kan aku kena push lah. Kalau duk relax saja memang tak jadi lah. And then makan pun kena jaga. Aku tak boleh nak makan macam dulu. Goodbye. Nak makan best dah tak boleh. So ada benda yang kena jaga, ada benda kenalah jadi macam my old me tu kan. Kena makan segala benda yang kena jaga betul-betul lah. Sekarang ni pun aku tengok orang makan sedap-sedap kan kat gerai. So kalau macam apa macam Syahid, kau dah kena ni kan. So macam of course banyak pantang larang kan nak kena cut itu ini, dan of course rely on medication and physio whatsoever. Actually yang plica ni aku banyak kali juga tanya doktor, and especially yang pakar dalam bahagian ni lah, orthopedic and sport injury. Diorang kata plica ni actually semua orang pun ada, tapi macam mana lah, cepat atau lambat dia belum terjadi. Nasib lah kan. Nasib lah kau kena atau tak. Sebab plica ni from kita lahir pun dia dah ada.
dekat lutut kita. I'm the lucky one lah dia serang macam ni kan. Sebab aku pun tak tahu apa yang sampai aku tak teruk sangat. Sebab sekarang ni pun kesan dia still ada. Sebab dia akan bengkak atas lutut ni, atas patella tu. Dia akan, orang kata bengkak kan. Dia macam bulgy lah atas tu. So you cannot straighten full. Dia tak boleh full straight. So dia tak boleh bend habis. Faham lah dia macam mana. Dia memang deform habis lah. So aku nak gerak pun memang macam alien. It was my nightmare lah. I mean on and off. And kacau kerja aku. And then Yalah, orang yang pernah berasa lah faham kan. That was about it lah. I mean, and apa yang aku nak advise ialah first benda ni is about health, and then jaga makan. Itu satu lah. Tak kira lah kau kena ke tak ke, tapi jaga makan is very important lah. And then sekarang ni kau tahu kan, makanan semua memang sedap, tapi the source of food lah, I mean dia macam ada penambah rasa ke macam tu lah kan. I mean it's not good sangat pun for our health. And then second, ni dulu aku tak rasa benda ni penting, tapi bila aku dah kena, this is very important. Ambil lah insurance. Tu je. Serius, aku bukan nak promote, tapi serius loh. Aku betul. Bila aku warded, the first thing aku nak buat ialah aku nak settle benda ni cepat-cepat. Sebab serius, aku ingat duduk hospital tu relax, macam best. But the reality is kau tak boleh apa orang kata, kau macam kat situ you stuck lah. And then the last one is active lah. I mean body kau jangan tak aktif lebih daripada 3 hari. I mean you must do something. Macam tu. So your body part akan kata joint semua akan aktif, dia tak dormant lah. That was about it lah. I mean from my part lah. I mean the physio and everything. And that is my advice for you guys and out there. Kalau siapa yang tengok this project serabut, and I suggest you jaga kesihatan. Jaga diri masing-masing. Yes, kita banyak duit tapi kita tak boleh beli kesihatan. Itu paling Maulah jadi macam Errol. Actually Errol pun ada juga. I mean about my down lah time I kena ni. So dia banyak bagi support. I mean bila aku down ke. So aku harap saya recover well lah. So kau boleh dapat balik macam dulu kan. Good luck lah. Get well soon. So kita boleh start topik ke? Korang ada apa-apa topik nak start dulu ke? Sekarang ni tengah viral. Bukan tengah kecoh satu Malaysia. Aku rasa benda ni kecil je sebenarnya, tapi kecoh dia tu memang kecoh masalah negara lah. Pasal ikan siakap. Ikan siakap beribu sampai 4 angka kan. Orang tu charge. Oh my god. Aku macam wah, apa benda lah. Dah ada 3 kes kan? 4. Banyak lah tiba-tiba banyak pula orang buka mulut tunjuk resit lama kan. Diorang makan seafood kan. Dia ambil ikan yang paling besar 7 kilo. Lepas tu sampai bil dia dekat berapa ribu lah? 4,000 1,000 lebih 1,000 lebih 4,000 1,000 kan, something lah. Tapi yang lain-lain pun ada lah, tak masuk akal. Dan harga-harga lain, makanan lain pun tak masuk akal juga kan, berpuluh-puluh ringgit kan. So macam memang tak masuk akal lah, sampai kau kena bayar bil. And then tak tahu lah sekarang ni dua pihak ni dua-dua ni salah punya. Yang customer tu sepatutnya kena tanya harga berapa ni, sekian, tengok harga dulu sebelum kau ambil kan. Yang owner ni pun satu cekik darah kan. Tak semena-mena kau charge. At least kau bagi lah tahu harga dia sekian-sekian kan. Kedai yang sama ke apa? Kedai yang sama. 4 kes tu kedai yang sama. Yes. Dia start dengan kes 7 kilo dulu. Lepas tu tiba-tiba out of nowhere, orang yang pergi kedai sama tu keluarkan resit lama juga. Aku pun mangsa juga. Ni semua dekat Langkawi lah kan? Padahal kedai Sungai Muara ikan bakar tu, I lalu dah hari tu. Tak adalah mahal sangat pun sebenarnya. Cuma dia viral je. Kedai tu memang viral. Makanan dia memang sedap. Customer yang viralkan tu sebab dia insist, dia nak juga ikan siakap yang 7 kilo tu. Dia dah tahu harga dah. Cara dia post tu, dia dah salah guna ayat sebenarnya. Dia nak
dia nak jadi victim pula. Padahal dia yang insist. I baca dia punya interview lah. And ikan tu dia memang dah tahu harga dah sebenarnya akan jadi 1,000 lebih sebab harga ikan dah 30 lebih. You darab dengan 7 kilo memang 1,000 lebih lah. Tak dinafikan lah benda tu. Lepas tu ikan siakap tu on the owner punya side. Owner tu pun dia orang kata tak tahulah nak guna kataan kasar ke apa kan. Untuk fish lover, dia orang kata kenapa owner tu jual ikan tu. Padahal ikan yang simpan lama ni dia bawa ong tau. Banyaklah isu tentang ikan cakap 7 kilo ni. Kau tak alasan dia bagi, alasan owner tu cakap kenapa dia bagi makan ikan tu mahal. Dia kata first dia dah beli ikan tu 11 tahun, dia dah menternak ikan tu, and then diorang feeding ikan tu, dia bagi makan ikan lah. Dia bagi ikan, anak ikan hidup, dia tak bagi makan benda lain. So dia kata that's why dia charge ikan tu mahal lah. Aku rasa macam doesn't make any sense lah kan. Related 4 kes ni, customer play victim lah. Yang I baca 4 kes, I mean 3 kes. I baca 3. Yang keempat tu I tak sure lah yang mana satu. Satu tu 1,000 lebih. Satu tu 879 kot harga dia. Lepas tu yang satu tu 750 ikan siakap. So 3 kes ni yang paling mahal tu yang 1,000 lebih tu lah. Yang sampai masuk segala social media, segala news lah. Sampai orang, tapi ramai orang komen negatif, ada yang komen positif. That is the interesting part jugalah. So korang punya side dekat ni lah, dekat penjual tu lah. Aku tak side mana-mana sebab dua-dua ni bagi aku ni dua-dua salah. I'm not taking any side. Tak side apa-apa sebab customer nak makan, you pay for the price lah. Owner nak jual, you dapat lah untung tu. 1,000 won instant, one night je cukup. 1,200 you dapat. Tak termasuk lagi dia order sotong, lepas tu lala pun, lepas tu kerang. Segala seafood lah dia order. Kalau biasa makan seafood kan, mesti kau kena tahu lah benda-benda macam ni kan. Lepas tu kau pergi Langkawi pula, memang akan kau kena sembelih lah. Kalau baca dari segi statement customer, kalau betul lah apa dia orang cakap tu kan, aku rasa aku side dengan customer lah kot. Cara dia orang cakap tu nampak macam owner seller tu dia macam push tau. Dia tak bagi tahu sangat. Kenapa tak bagi terus total number? Sebab ikan tu takkan nak belah sebelah, dia bagi sebelah berapa gram je kot. Mesti dia akan bagi as a whole kan. Depends. Dekat Langkawi, you boleh order ikan half. Oh boleh? Boleh. I order ikan siakap half pun. Baru ikan siakap berapa? Yang fresh tu ke? 55 half gram. So kalau yang fresh tu dia ambil daripada kolam tu, lepas tu dia ambil half je, yang lagi half tu dia simpan lah. Macam tu? Tak ada. Dia akan make sure ada orang lain jual juga. Baru dia buka harga. Kiranya ada buyer lah. Ada customer yang order. Dia tak akan potong half lepas tu masuk freezer balik. Orang takkan beli. Why not kita pergi masuk dalam kolam balik? Kita pergi try makan ikan siakap kat KL. Ada ke? Jom lah kita pergi makan Hakka. Kita try tengok harga macam mana kan. Hokkaido ke? 1,000 tak 1,000. Alah, pergi beli Aeon je lah. Aeon RM8.70 je per gram. Kadang tak ada aku penyakit darah. Kadang aku confuse Besar. siakap dengan kerapu. Besar tapak lagi besar sikit. You boleh masak lah ikan siakap. Ikan siakap 3 rasa tak. Oh boleh masak lah. Yo. Bestnya. Alah, bahan-bahan dia macam masak sweet and sour. Sama. 3 rasa kan. Yelah sweet sour kan. Dia tak ada resepi pun. Sweet sour lagi? Sweet, sour, salty. Salty of course. Kau macam mana Syahir? Kau punya side macam mana? Daripada owner ke customer? Aku rasa aku macam kau kot. Sebab aku yelah macam dua-dua juga lah. Aku tengok juga daripada pihak customer, and then from netizen juga, and then daripada the owner pun ada juga dia orang post, tak silap aku, dekat IG lah. Sebab aku tak ada Facebook, so aku ada IG. So kebanyakan yang aku tengok, yang ada yang aku baca kat komen tu, ada yang cakap ini aku tak tahulah masuk logik ke tak, tapi dia cakap apart from that price, dia orang cakap dia nak maintain apa tu yang dia punya kedai tu yang terapung ke, aku tak tahulah that shop dia punya cost. So the cost is to maintain the apungan ke, I don't know. So dia kata
And then ada pula yang cakap, why kalau betul lah kalau nak maintain the cost, why the air kosong sampai RM5 ke apa? Air kosong kot. So air kosong sampai RM5 ke aku tak tahu lah 1 jam. So it's macam it's like tak logik pun ada juga kat situ. And then satu lagi owner part juga, dia kata dia dah price tau. For me, kalau kau dah tahu the price, kenapa kau, why you insist to buy instead of kau fikir dulu, okay, kalau kau nak ambil macam ni berapa banyak lauk, kau tak fikir ke dia total kan, harga rating semua tu. Yelah, kalau aku nak makan, of course lah tengok harga dulu kan. Betul lah. Yelah, I mean both side lah macam tu lah. Yang aku bagi pendapat lah, sebab aku tak boleh nak tengok yang ni pun salah, yang tu pun salah macam tu. Tu aku lah. Understandable. Customer tu memang insist pun dia nak. Orang tu cakap harga 18 per setiap gram pun dia kata dia nak the biggest. So kalau aku lah, aku tak tahu yang orang lain. Kalau dah macam tu, you have to accept lah. But some of it ada jugalah orang kata yang supposed to put that price lah. I mean dia macam cakap tadi, harga ais kosong dia sampai RM5 tu macam tak. Tapi itulah really. pasal isu ni kan sekarang ni dah jadi isu besar tau, sebab KPDN HEP yang hal ehwal pengguna tu dia orang dah turun padang lah buat siasatan dekat owner restoran ni. Kenapa harga sampai macam ni kan? Dia nak tengok, check dia punya record semua kan, dia punya finance semua ni, account diorang, kenapa harga sampai macam ni kan. Dia kata Harga ikan ni kan ada ceiling price ke? Ada harga kawalan. Ada harga kawalan kan, macam ayam semua tu kan. So more and more, lagi banyak aku baca pasal benda ni kan, lagi banyak benda ni macam ke arah yang restoran ni yang macam salah guna dia punya ni lah. Tapi I ada baca lanjutan daripada Aaron cakap yang hal yang buat pengguna tu. Diorang bagi statement, diorang mengatakan tak salah pun kedai ni jual harga sebegitu, tapi diorang tak ikut harga fix. Kiranya harga yang kawalan yang HEP memang dah bagilah, tapi dia by kilo. Ikan-ikan ni dia, kalau you makan ikan bakar ke apa, dia orang by kilo. So ikan tu maybe besar, dia lebih lah kilo dia. Kalau kecil, kilo dia kecil lah sikit. Tapi pricing dia kena ikut pricing yang dah fix, yang harga kawalan tu. Then you do the maths lah, harga ikan tu berapa and you willing to pay or not. So I rasa ramai orang yang berpihak kepada owner, sebab owner tu tak salah sebenarnya. Ikan tu memang dia dah ternak 11 tahun kan, ikan tu sampai 7 kilo. Tapi cara customer tu post, I rasa macam dia dah salah post. Sometimes kita post Instagram ni, kita nak tunjuk yang ni kita makan sedap ke, kita nak review lah. Tapi orang nampak harga yang 1,000 lebih tu, dia dah jadi satu isu yang kedai tu. Tapi yang kes-kes yang sedemikian, yang kedua, yang ketiga tu, dia orang bawa balik resit lama tu sebab kedai tu memang expensive. Dia memang macam Syahir katalah, dia terapung, dia memang dekat sungai. So cost untuk kekalkan kayu jati tu ke, maintenance dia ke. Tapi kalau you dah tahu kedai tu viral, you janganlah pergi, you janganlah expect harga bajet yang you boleh beli ataupun yang you boleh makan. Pergilah kedai-kedai ikan bakar, banyak lagi dekat Langkawi, sumpah banyak. Sebab even that night I makan pun tak ada pun sampai RM50 pun, kita orang 5 orang makan. Order bagai nak rak juga. Tayangan betul seafood dia untuk orang kaya. Apa yang muara tu memang, apa yang I tahu pasal operation cost ni kan, dia memang perlu ambil kira operation cost ni berapa semua tu kan. Tapi at the same time, valuation sesebuah restoran tu kadang-kadang just because dia famous, just because dia, contohlah restoran Turki tu kan, yang Mesok Bay tu, just because dia ada brand valuation yang tinggi, dia boleh letak harga yang tinggi. It's illegal lah in term of undang-undang. Sebab semua harga makanan, semua ada harga ceiling tau. So bila you letak harga tu based on you punya market valuation je,
itu dah langgar undang-undang lah. Sebab tu I cakap. So I still macam, sebab I tahu kalau nak ambil kira operation cost, dia takkan sampai tahap macam tu. Lebih kurang sama macam ni juga kalau macam restoran Michelin star pun kan. Kalau you letak harga tinggi pun, orang akan question juga kenapa harga dia tinggi. Apa yang, adakah sebab dia ada Michelin star? It doesn't make any sense juga. Michelin star tu just a brand je untuk letak tu. So yang macam tu lah. Macam dekat Singapore kan, ada Michelin star untuk stall mi tau. Mi kari ke mi something. Korang pernah dengar kot kan? Itu. Tapi harga dia tak pernah berubah. Walaupun dia orang ada brand recognition daripada Michelin star. So yeah, aku tak apa nak, aku still rasa macam ini mungkin salah. Ada part of it macam salah macam owner jugalah, sebab dia ambil kesempatan tau. Sebab sekarang ni orang dia tahu Langkawi ni tengah ramai orang rushing pergi sana. So harga tu harga baru tau, bukan harga sebelum-sebelum ni. Itu harga-harga baru dia orang naik-naikkan tau. So itu lah, aku rasa macam dia ambil kesempatan. Recover balik lah business kan. Tapi at the same time aku agree juga dengan apa yang korang cakap. Mungkin juga ada partially salah customer kan. Customer nak, you know, internet sekarang ni semua orang nak cari apa, like point lah, internet point lah orang cakap kan. Asalkan boleh dapat famous sekejap pun okey lah. Viral. Sebagai pengguna lah, kita pun sebagai pengguna, pembeli pun ada hak untuk kita tahu harga. So make sure kita, sebagai customer tu make sure you kena, sebab bila kita makan kedai seafood yang kita fresh daripada aquarium ke kan, daripada kolam ke, of course kau kena tahu benda-benda tu detail, check harga sebelum beli kan. So kalau kau dah tahu harga tu macam tu, jangan ambil kan. So belanjalah dengan berpada-pada, dengan kemampuan sendiri. So kalau dah buat hal tu, janganlah sampai nak viral kan. Sendiri mau ingat lah. Kalau pasal harga mahal ni kan, bukan kedai makan tu je lah. Aku rasa sekarang ni banyak dah kedai-kedai naikkan harga ni. Semua kononnya in the name of lockdown hari tu semua. Di supermarket pun banyak barang yang naik harga. Nampak je sikit tau, 20 cents, 30 cents. Tapi bila you dah add semua dekat cashier tu, nampak lah dia punya kenaikan tu. Bayangkan harga barang makin naik tau, tapi gaji tak naik-naik lagi. 2010 kan, 11 tahun yang lepas, basic salary 1,200 untuk kerja general worker lah. Tahun ni 2021 general worker juga still sama, 1,200 juga. Harga makin naik. Dia dah finalize sebab dia ada bagi statement cakap dia nak kaji balik kan harga minimum gaji tu. Okay, yang dia cakap nak finalize tu kan, every single year dalam bajet 2020 lah, bajet 21 lah semua, every single year dia orang cakap benda yang sama. Tak ada apa-apa efek pun. Kesian lah orang Malaysia. 1,500 memang. Kalau kau banyak komitmen, susah nak survive. Kau just harapkan commission lah, apa insentif lah, whatever kan, kalau kau kerja bahagian sales. Aku faham lah kenapa orang marah kan. So semua benda sekarang ni tengah naik kan, ekonomi lagi tengah merosot. Dan kalau dah gaji macam tu pun nak survive dekat dalam dunia sekarang ni, rasa tak berbaloi lah, unless kalau kau keluar pindah daripada KL dan rasa kau boleh survive dengan gaji sekecil tu kan. Dulu tu orang kerja nak pergi kedai semua senang, tak ada apa-apa kesusahan pun. Tapi sekarang ni betul lah, dengan gaji tak naiknya lagi. Gaji kerja memang macam nak mati dah, tapi gaji macam tu je, tak ada, just straight je. I tak boleh bayangkan macam mana orang yang gaji at the fixed punya harga tau, yang 1,200 tu, 1,200 tu, tapi boleh hidup, tak ada orang kacau, hidup aman damai. Tak banyak komitmen. Macam kalau macam you pakai kereta, dah start pakai kereta, nanti you akan tahulah, rasalah benda dia punya burden tu kan, kereta ke insurance ke whatever semua tu, dan akan rasa lah. Dulu kan macam zaman I kerja gaji 900 masa mula-mula tu, kerja biasa lah pun saya boleh survive. Sebab time tu tak ada apa-apa komitmen sangat. I just spend on myself kan. You rasa you nak macam back to zaman sekolah, tak ada orang kacau, you and yourself, you dengan kawan-kawan you, tukar sekolah, kan seronok macam tu. Kalau tak boleh nak reflect lah, tahun depan dah 3 series. Oh my god. Alah, relax je, kita orang dah masuk ni macam tak ada lah rasa pun kan. Dah nak 35 Kau tinggal I dengan Firo je lah. Same. Dah 30.
Nak masuk 3 series ni kan. Entahlah, I rasa macam I nak tidur, I nak makan, nak tengok movie. I tak nak kerja boleh tak? You akan ada perasaan nak spend dengan you yourself, dengan family, dengan kawan je. Tu je. You tak nak over sampai macam dulu lah. Bila dah masuk tak ada orang kacau. Betul? Tapi ada tau. Kita semua ni generation millennial kan? Yes. Generation Y. Kita millennial. Y. Lah, generation Y. Ada tak ingat dah generation Y, Z apa? Z yang baru ni, Zoomer yang baru ni. Bukan kita Y, millennium. Generasi. Ya. Biar. Oh ya, aku nak cakap ni apa dia, ada satu interesting lah kan. Kita generasi kita millennial ni adalah golongan yang paling, orang cakap the most spending, tapi at the same time orang yang paling banyak berhutang. Bukan berhutang tau, which mean maksudnya macam hutang student, hutang ni lah, bebanan ni lah, komitmen lah. So memang interesting lah, study ni menunjukkan yang memang kita adalah golongan yang paling ni lah, paling banyak berhutang sepanjang sejarah manusia ni. Dia sebab apa tau, betul kat Firo, interesting topik. Sebab kita ni kan, bila kita dah hidup dalam zaman yang sebelum ni kan, masa kita nak membesar tu, negara makin nak maju tau. So kita kena capai satu standard dalam hidup kita. Macam kau kena sambung belajar, kau kena dapat kerja bagus, kau kena pakai kereta, kena ada insurans lah, apa benda segala macam kan. Untuk dapat capai satu standard tu, baru kau boleh label kategori kau boleh jadi orang lah, orang kata kan. Ini apa yang aku perasan lah selama throughout the journey dalam ni kan. Kita membesar during peralihan teknologi tau. Maksudnya kita membesar time teknologi tengah membangun, tapi kita tak ada peluang untuk belajar apa perkembangan pekerjaan yang teknologi tu offer untuk kita. Kita terlepas peluang tu tau. Yang kita belajar daripada generasi sebelum ni. Yang penting je jadi pilot, jadi doktor. Kita terlepas tau. Opportunity untuk belajar benda lain tu kita terlepas tau. Kita punya generation ni menarik tau, sebab kita membesar tak ada social media, lepas tu tiba-tiba ada social media tau. Betul tak? Kita the only generation yang dalam phase tu tau. Macam generation sebelum ni memang dia orang membesar tak ada social media. Tapi generation Zoomer ni dia orang membesar dah ada social media. Tapi kita tak ada, kita in between tau. Nak marahkan dunia ni, nak buat macam mana, kita dah lahir zaman millennial ni kan. Ini adalah luahan hati orang zaman millennial lah. Tapi the fun fact dia ada fun fact tau masa zaman millennium ni. I mean like zaman kita lah. Dulu MySpace belajar coding tu power. Belajar coding macam mana nak letak playlist dekat profile. Belajar segala coding color lah belajar. Layout tu semua kan. Layout, playlist tu belah kiri, belah kanan, belah atas, belah bawah. Belajar kau color coding tu. Betul-betul IT pun pergi Google lah. Nak belajar pun pasal duduk 2-3 jam lah kat CC. Waktu tu kita tak ada laptop kan. Waktu tu CC lah paling power. Orang zaman ni, Galaxy Y ni, diorang tak belajar tau, diorang tak tahu MySpace tu apa tau. Tak pernah dengar pun. Instagram dengan TikTok. Friendster lah, tag Syahid. Tag whatever lah. Sampai benda tu bawa dekat, dapat bawa dekat assignment kan. Buat kan kita buat coding HTML tu semua kan. Dekat assignment graphic design kan, multimedia tu semua tu pun kita apply benda tu dalam kita punya kerja. So semua macam tanya, lecturer pun tahu, macam mana you tahu semua coding ni semua kan? MySpace lah, thank you MySpace kan. Friendster, MySpace, macam mana nak letak link, macam mana letak URL. I rasa zaman tu I power. Untuk next topik ni Syahid dah keluar dulu, so kita carry on dengan kita bertiga je. So untuk next topik, korang ada apa-apa topik nak cakap? Pasal PRN PRN Melaka kan, viral pasal seorang calon, aku rasa dah ada 2-3 orang lah yang calon yang dia calon daripada Pakatan Perikatan yang nama dia Karen Fong ke apa, Karen Fong lah kalau nama English dia kan. Dia gambar profile dia seakan-akan Comcard modelling portfolio tau. Tak macam apa tu politik punya standard tau. Kan dia memang cara dia ambil gambar tu setiap post kan, macam kau nak buat modelling portfolio. So macam orang semua macam tertanya lah, ni nak
nak join beauty pageant ke, nak join ke nak jadi pertandingan politik kan. So, orang tak suka lah. Orang tak suka, orang macam tak kena gaya lah orang kata kan, dengan pemilihan politik ni semua. And then yang dia seorang tu pula Satu dia lagi, tak boleh cakap Melayu. calon BN. Calon BN, semua calon BN. Itu tak boleh nak cakap apa lah. Kata nak wakil rakyat tapi cakap bahasa Melayu pun tak boleh, macam mana? Dia tak boleh defend tak tu. Dan dia buat video lah kan, dia buat video bahasa Melayu, dia kata dia boleh berbahasa Melayu, cuma aku rasa dia tak fasih. Dia pun still mix dengan English sikit kan. So dia still tak fasih lah. Tapi kau nak kena tarik hati rakyat. Kau kena ni lah, kau kena berjiwa rakyat lah aku kata. Berjiwa Malaysia lah aku kata kan. Pilihan raya Melaka ni kira macam orang cakap frontier untuk pilihan raya besar nanti. So that's why ramai orang penting-penting yang turun padang benda ni. And ada satu lagi BN punya hal. Aku tak tahu lah sama ada nak cakap benda ni tapi aku just nak mention lah sebab benda ni menarik bagi aku lah. Kau tahu Dira Abu Bakar? Dira Abu Zahar. Dira Abu Zahar kan? Tahu, aku pun nak cakap dia. Pelakon tu kan sebelum ni kan? Dia masuk. Yang pelakon. So sekarang ni dia bertanding untuk jadi calon. Daerah Rim. So yang aku menariknya sebab aku nak tahu sejak bila dia dapat datuk. Okay, apa yang aku tahu pasal Dira ni, sebelum dia jadi selebriti lah, parents dia memang dia memang daripada family yang daripada politician. So Dia tak pernah review pasal family dia, tapi dia cakap pasal arwah ayah dia memang join politik lah. Dan dia memang kalau tidak sebenarnya ayah dia, parents dia nak dia jadi lawyer sebab dia pun graduate law punya ni kan, background. Tapi dia jadi artis tu pun secara tiba-tiba lah kan, dia join suka, lama dia ambil benda tu serius, and then dia quit berlakon, dan dia start masuk nak carry on the legacy lah daripada family dia untuk join politik. So that's why. Cuma itulah aku tak tahu dari mana dia dapat datuk. Itulah aku rasa sejak dia stop berlakon, then dia start aktif politik. Tapi dia tak ada guna pula title datuk tu setakat ni dekat dia punya social media kan. Okay, lagi satu pasal PRN ni kan, ada calon termuda perempuan daripada Pakatan PKR, daripada PKR, calon termuda yang bertanding, umur 21 tahun, perempuan, Farzana something like that. Farzana dia pakai tudung kan. Dia pakai tudung. So aku nak tanya korang lah, apa pendapat korang tentang orang umur 21 tahun ni bertanding untuk jadi wakil rakyat? Sesuai ke? Well, aku pun tak pasti sebab memang tak sesuai lah, sebab pengalaman tu kurang untuk nak memimpin lah sesuatu daerah negeri tu kan, tak cukup pengalaman. So tak tahulah apa yang dia boleh bagi kan pada satu tempat tu atau pada rakyat yang dia nak memimpin nanti. Kita pun tak tahu macam mana. Tapi tak tahulah, ini semua rezeki and bakat kan. Mana tahu dia ada bakat, dia ada something yang kita tak tahu, dia yakin dia boleh buat. Aku tak kenal dia, so aku tak tahu background dia macam mana. So aku tak nak question apa-apa sangat. Aku just nak tahu pendapat korang je lah tentang Hussein ni sesuai ke tak kan. So bagi aku, macam kau kot, aku pun rasa macam maybe dia terlalu muda kot untuk dijadikan calon kot, untuk bertanding dengan orang-orang yang lebih experience kan. Aku rasa lah. Tapi mungkin dia bagus ke kan, kita tak tahu. Hopefully dia bagus lah. So idea apa mendapat you? Mendapat dia macam Syed Saddiq lah, Syed Saddiq yang baru. Maybe macam Errol dengan Firoz, macam you all cakap, dia muda, dia in a umur yang waktu kita ni 21 ni ialah time nak bermain, nak melepak dengan kawan, tapi dia dah fikir untuk menjadi calon. Dia kan PRN Melaka kan. So bagi I, maybe dia ada fresh idea yang dia boleh menyumbang kepada Melaka maybe in the future. Tapi as for now, currently, you are in the too young punya age lah you nak memimpin, kalau you nak bertanding dengan orang yang lebih experience lah. Tak silap I, Syed Saddiq dia masuk politik, dia start bertanding umur dia 26 dia start bertanding. So bagi I lah personally, 25 above tu I rasa kita dah boleh develop ke maturity kita. Bagi I lah. I could be wrong. So tak tahu. Ijab, kau cakap pasal ni King Koko pun pernah bertanding sebelum ni. Oh ya ke? Kau ada cerita itu kan? Dia lagi muda, 22 ke 20 ke 21. Sama lah umur dia.
time tu masa bertanding tu? I rasa macam kalau bertanding ni, there is something lah yang maybe orang ramai tak nampak lagi. You nak at the, yalah, bertanding ni kan you akan masuk TV every time, you akan masuk media, you akan masuk newspaper. Maybe there is something you nak show by this kind of approach lah. You nak masuk politik kan, orang kata senang. Orang memang reporters akan tuju dekat you je, bawa kamera tu dekat you. Maybe that kind of approach lah untuk yang teenagers punya zaman ni. Maybe we shall wait and see. Sebab sekarang ni baru bertanding kan. Tapi the serious issue ialah orang kata akan ada kes menaik. Itu sangat concern. Kes COVID akan naik. Semacam PRN, sabar dulu. Yang itu I tak tahu opinion orang ramai macam mana. Sebab sekarang ni kita dalam endemik, and then orang tengah ambil booster pula. So yang tu I tak tahu what will be the future of approaching this kind of pilihan raya lah. Berkumpul secara ramai, secara orang ramai. Lagi satu sebab kadar vaksinasi jugalah yang membuatkan orang rasa macam dah normal. Tapi kes pun naik juga. Hospitalized pun naik juga sekarang. Full dose pun. The one thing is orang memang masuk hospitalization ni, dia tak seteruk macam dulu lah. That is I'm not sure is it a good thing or not. Dia dah tak seteruk orang sebelum vaksin tau. Yang dulu masuk hospital sampai stage 3, stage 4. Sekarang dah kurang sikit lah. Dah kurang, dah endemik. Tapi masih ramai yang rasa macam normal. Cuma you are wearing a mask dengan sanitize lah. Itu je lah. Macam sekarang macam yelah, kena COVID ni orang dah kata macam kena normal flu lah, kata kan. Ada setengah orang merasa macam dia kena normal flu, tak ada simptom sangat pun. Dia mild simptom biasa-biasa je. So yang risiko tu yang biasa orang yang above, yang warga-warga 40 and above tu ialah ada risiko yang tinggi lah kan. Even dia dah fully dose. Sebab tu rasa dia orang advice kena ambil booster. Back to PRN ni, bagi I tak setuju sangat untuk mengadakan this kind of things lah. Sebab kita baru bukan nak boleh lah, tapi kita nak move on untuk tak nak ada lockdown, tak nak ada apa-apa yang sekat hidup kita lah, nak secara smooth macam dulu. Tak lah, sebab I rasa macam nak pergi kerja sekarang ni pun dah crowded, dah macam normal. Dia susah untuk you nak jaga your SOPs dah tak ke mana dah. So you takut after PRN ni kes naik go back macam tu lah? You takut macam tu lah? Kalau boleh lah, I tak shoot lah, tak nak lah back to that 2 years yang kita dah seksa. I pun rasa macam maybe kita akan go through that phase again. Macam sekarang ni dah kes dah naik sikit ni kan. So ada kemungkinan maybe lockdown balik, kita tak tahu kan. So kita kena prepare lah apa-apa yang jadi akan datang. Kita pun tak tahu. Bagi aku it is very unlikely kot to have lockdown lagi. Kalau diorang buat juga kan, itu kerja gila lah. Memang menghancurkan negara tu. Sebab apa lah, kawan I kan daripada luar pun cakap, kenapa Malaysia ni overreacting sangat. Memang kata drama queen tu lah Malaysia ni. Negara lain kat Spain, dia kata kat Spain semua kita dah fully vaccinated, semua dah bebas kan, tak pakai mask kan. Macam tu lah diorang kata. Ada negara-negara yang dah tak pakai mask, diorang dah turn down the mandate, and then tapi kenapa Malaysia still mandatekan mask tu lagi, diorang belum turn down kan lagi pasal pakai mask ni semua kan. Sebab kawan I dekat Australia pun dia cakap Malaysia ni masih takut ke? Tapi I cakap dengan dia, COVID ni bukan dia bukannya, walaupun kita dah kena vaksin ni, dia bukannya kebal tau daripada COVID ni. Memang ada, tapi what kind of form ataupun what kind of symptom you pun tak tahu sejak ada variant baru. Tapi kalau you tak pakai mask dekat public, orang akan pandang you pelik tau dekat Malaysia. Whereas dekat Australia,
orang dah tak pakai mask dah. Tapi kalau you pakai mask, orang akan pandang pelik. Kenapa you tengah pakai mask whereas everyone dah tak pakai. Tapi same goes for here. Kalau you tak pakai, orang akan pelik kenapa you tak pakai. Dia macam kau nak pakai lah sekarang. Kalau kau tempat lain, kalau kau nak pakai tu optional lah kata, bukan benda wajib lah kata. Itu terserah masing-masing. Tapi dekat Malaysia macam Mero kata lah, dia drama. Yes. Kalau you tak pakai, the moment you sampai dekat entrance supermarket, you tak boleh masuk tau. No face mask, no entry. In the summary, I pun tak tahu macam mana nak justify yang Malaysia ni wajib pakai tapi you are in the endemic punya situation. So, kita go to the next topic lah. Kalau cakap pun pasal yang konsert Travis Scott yang 8 orang mati kat konsert dia tu. Ada yang mati, ada cedera lah dalam 8 orang kan. Kena mati, kena bijak. So benda tu agak scary sebenarnya. Sebab aku pernah experience dalam keadaan macam tu semasa tentu Apa jadi? Dia biasa kalau kita dengar orang pergi konsert ni kan, memang akan ada orang mati kena pijak kan, mati kena tolak semua, memang akan ada. So benda tu berlaku dekat konsert dia kan. Tengah nyanyi tu orang betul-betul tolak semua kan. So bila tolak yang 8 orang ni jatuh lah, dah jatuh kena pijak semua kan. Dan tu, tapi masa kejadian tu Travis tu dia nampak benda tu dah berlaku tau, tapi dia still teruskan dia punya performance and show dia, dan somehow bila dah nampak dah macam makin teruk tu semua, dan dia terpaksa berhenti. Konsert ni seronok pergi, tapi kalau ada human rush ni memang scary. Macam diri you digegar tau. Betul-betul you rasa macam ada benda keep on tolak you ke depan, you tak boleh nak belakang. Waktu dia lemas kan, dalam keadaan yang menghimpit tu semua kan, you rasa lemas kan, lepas tu you sampai nak pengsan lah kata. Waktu macam ada best tak best lah konsert ni semua kan. Aku rasa lah between ketiga ni, aku rasa aku kot yang paling banyak experience pergi konsert. During 2008 sampai lah 2010 lah. Aku every week aku pergi gig, aku pergi konsert kan. So aku faham lah betapa bahayanya lah bila kau dalam crowd ramai-ramai tu kan. Tapi at the same time, yelah, bila dah ramai-ramai, you macam hilang you punya rasa macam awareness ke apa. So you just not having fun semua tu kan. So maybe benda tu contribute juga lah kenapa orang kena stampede dan semua kan. Diorang tak aware benda-benda tu. The eagerness tu ada tau. Tahu kata kalau nak seronok tu jangan seronok sangat kan. Tu memang pesanan tu agak betul lah tu, memang deep lah. Jangan nak seronok sangat kan. But kalau dulu lah kan, macam dulu zaman-zaman I pergi gig konsert semua ni kan. Sebab I ada kawan-kawan I tau, macam ada kawan-kawan sekolah ramai semua tu kan. Kita orang macam akan form group lah. Group kita orang memang kita akan pergi gig yang sama tau. Sebab kita orang tahu tau, bila kalau pergi seorang, kalau seorang-seorang ke ataupun tak ada kawan kan, dia akan jadi macam a bit dangerous lah, sebab kau tak ada awkward satu kan. So kalau boleh macam pergi more than 3 lah macam tu kan. And satu lagi yang bahayanya kan, macam konsert ni, especially gig independent ni kan, dia akan prone to violence sikit lah. Especially kalau macam ada during dalam mosh tu kan, ada yang macam gaduh ke apa kan. Bila ada backup friend tu, dia help juga lah. Tapi untuk big concert macam ni, itu tak dapat dah ditolong lah benda tu kan. Aku ada baca juga pasal Travis Scott ni kan. Dia punya festival is a Astroworld punya festival. Astroworld Ini yang masalah sebenarnya. Sebab dia dah tahu benda tu ada masalah, ada commotion jadi during dia perform, tapi dia tak nak stop. Tu orang marah lah sebab tu. Kenapa tak nak stop right away kan. Sedangkan emergency vehicle pun dah lalu depan crowd dah bagi siren semua, tapi dia tak nak stop juga. So what the fuck, Travis Scott ni bodoh lah. Dia tak professional kan, dia tak terlalu professional handle situation tu. Tapi lagi teruk dulu lah Ariana Grande punya konsert tu kan, kena bom berapa yang 2-3 tahun lepas tak silap aku. Sampai murung orang tu kan, Ariana sampai depression tu. Dia rasa dia yang responsibility untuk kejadian tu kan. Tak, I mean another thing yang I boleh cakap about this incident is that sekarang kat sana dah boleh buat konsert lah. Dia still semua tak boleh. Tu kan cakap kan, kat negara lain dah boleh buat award lah apa semua kan. Dah boleh buat ini, kita je still tak boleh ni. Nak menjaga angka tu sendiri, penurunan angka tu. Tapi kalau you tengok balik the fact angka diorang tak turun tau sebenarnya. Yalah, ada turun je. Sentiasa menaik. Tapi diorang dah lupa dah yang COVID tu still ada. Dia angka is one thing. Another thing yang you have to consider is
whether number tu manageable ke tak. Tapi kalau ada macam mana opinion untuk orang yang berada di negara yang bukan Malaysia, diorang dah lupa all the sorrow yang 2 years diorang menghadapi tu. They are in the midst of reclaiming whatever they have lost. Sebab ramai, kawan I dekat Australia, dia hari-hari dia post, come, let's go, we have fun. Dia tagline tu memang ada di semua gambar dia. Lagi-lagi sekarang ni diorang tengah prepare untuk Christmas. Even dia cakap dengan I dia jom lah kita migrate dekat Australia, tak payahlah duduk Malaysia tu. Come and dia kata hari tu agak trigger lah bagi I. Dia kata come and have fun with me here, you don't need. Then I cakap dengan dia, bukan you cakap you memang ada plan ke? Ada reconsider nak pergi sana ke? Nak pindah sana ke? Memang I ada consider nak pergi sana untuk bercuti tau. As like a long term, bulan 2 bulan. Tapi I tak pernah terfikir nak migrate kat situ. Kalau you nak put it on the pro punya side, negara yang Mas Saleh yang paling terdekat ni, you have everything actually. They have everything. Like what I always imagine lah. Better life lah. Put it on the political side, educational side, attitude, family, how they respond to life. But when you put it macam mana, kalau you nak letak diri you dekat negara Malaysia ni, you have everything. You have food, you nak Indian, Japanese, Korean, apa lagi, Pakistani, apa punya makanan lah ada. You won't get hungry. Itu satu. Bahasa, you tak ada language disorder. You tak perlu nak pergi belajar language. And then things yang minor lah actually yang membuatkan you rasa bahagia duduk kat Malaysia ni. So bila you reconsider, I tak adalah nak migrate. Tapi kalau ada chance nak migrate, I nak migrate ke Paris. Itu memang wishlist I. You carilah boyfriend orang Paris. Put aside lah you nak pergi belajar French yang susah nak gila babi tu. Tapi I akan migrate ke sana. Tak, carilah boyfriend orang France kan. Tak perlulah. I akan solo. I tak perlulah nak cari boyfriend untuk excuse me, can you bring me to France and I stay with you? No. Aku dulu kalau ikutkan memang aku nak migrate UK, Spain ataupun Spain. France pun ada juga sebenarnya dalam aku punya wishlist. Antara 3 ni lah. US aku dah tak nak. Why tak nak stay Malaysia? Aku nak cakap aku mau pada barat, tapi tak lah. Saya cakap aku nak rasa macam explore banyak lagi dekat luar tu. Sebab kat Malaysia ni kau just kat situ je. Nak explain tau sebenarnya. Susah nak explain. Tapi that's why kalau you ada opportunity untuk pergi bercuti tu, you dah pergi bercuti dah. Lepas tu bila you balik Malaysia, you try to adapt dia punya culture ke sini, you akan rasa macam, I nak pergi lah negara tu, nak duduk kat situ, tak nak duduk kat sini. Macam tu lah. Ini mengatakan Firul akan duduk lah di Malaysia sepanjang hidup ni. So kalau you dapat migrate, nak pergi mana Firul? Tak ada fikir apa-apa sangat lah. I punya life plan ni kira macam dia step by step. Dia kena kejar satu benda dulu. Lepas sampai satu benda tu baru I kena fikir benda lain dulu. Nak migrate mana-mana. Tapi ada lah macam certain country yang interested untuk macam nak tahu lah what it feels like to live in kan. Macam Japan kan. I actually macam ada rasa macam interested je nak tahu macam mana what life will be like to live in Bangkok lah. Tapi ni semua cakap-cakap je lah. Kalau you nak try what is it to live in Bangkok, you try living 1 week dekat Hat Yai. Sama lebih kurang, tapi Bangkok sebabkan dia city, dia memang hotspot, the main attraction of Thailand lah. Tapi you try duduk seminggu dekat Hat Yai. Seminggu cukup. Dia macam Bangkok ni KL, Hat Yai dia macam Kedah ke Perak macam tu lah kata. Sebab I duduk solo tau. I duduk solo dekat Hat Yai 5 hari tau. I rasa macam terseksa hidup kat sini dengan bahasa, dengan hygiene, attitude, transport. Banyak you nak consider. Tapi lain tau kalau you duduk dekat Krabi. Banyak je. Sebab kat Krabi hari tu masa saya pergi kan, ada banyak Mas Saleh pasti cakap
Thailand tau. Diorang dah duduk sana lama. Duduk sebelah-sebelah tengah lepak kat club kan. Tiba-tiba dengar Mak Salin tengah borak dengan grup perempuan dekat Thailand ni. Cakap Thailand, fasih tu. I pun terkejut kan. Dia ni betul kan. Diorang dah bermastau tim kat sana Dah lama. duduk lama. Okay, kita dah boleh end kot. Korang ada apa-apa last word ke nak cakap? First thing first, sorry sebab I dah lama, taklah lama lah, seminggu lah menghilang actually. Minggu je. Dengan kerja, dengan penat. So, I'm here untuk this session untuk kali ni. Hope subscriber kita dalam sihat-sihat sejahtera. Normal tu normal juga. I hope lah. Ada yang dengan normal kan sekarang. Tak ada yang sakit ke. Kalau ada pun, please take care good of yourself. And sebab sekarang ni pun weather is not very good lah hari-hari pun. So kena take care. And thank you guys untuk kali ni punya podcast. Okay, hi guys. So first of all, just aku nak cakap thank you so much for support, subscribe and like semua tu kan. And then korang memang kata ada yang bagi encouragement untuk kita teruskan kita punya podcast ni, especially dengan adanya Firul dengan Aidil, yang kita bertiga ni sebenarnya macam kita ada chemistry yang kita ada ni buatkan orang ramai suka kan. So macam thank you so much. And then so dalam keadaan sekarang ni of course kita kena selalu berjaga-jaga, stay safe and jaga family korang. Kita pun dah hampir ke penghujung 2021 kan. So korang kena tanam azam korang lah kan. So kita lagi 2 bulan je nak masuk ke bulan yang baru, tahun yang baru. So so faham sendiri lah kan. Awalan awalan minta tanam azam. Yelah, of course, sebab kita dalam macam keadaan kena aware benda tu kan. Macam cepatnya masa berlalu kan. Pandemik lockdown dah tiba dah masuk 2022 kan. Okay, so bye, kita jumpa next week. Jangan lupa like, share, subscribe. Okay, bye. Kita jumpa lagi episode depan. Bye guys, bye.